Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kuliah pada hari ini, untuk kuliah kedua lah, penganalisisan data pendidikan, kita akan belajar berkenaan macam mana cara kita nak mentadbir soal selidik dan pengekodan. So basically mentadbir soal selidik ni adalah cara kita nak menguruskan macam mana kita merangka, kita membangunkan soal selidik kita dan macam mana kita nak distribute questionnaire kita tu, kita nak administer lah, maknanya kita pass questionnaire tu kepada orang lain untuk orang lain menjawab soalan kita tu kan, soal selidik yang kita bangunkan, yang kita reka tu. So macam mana cara kita nak pastikan soal selidik kita tu difahami oleh responden yang kita pilih, dan macam mana kita nak pastikan juga responden menjawab soalan tu apa yang responden faham dari jawapan yang diberikan kepada soal selidik itu adalah perkara yang sama difahami oleh kita selaku penyelidik yang membangunkan soal selidik itu dalam kita nak menganalisis soal selidik tu kan. Jadi bila kita analisis soal selidik tu, apa yang kita faham daripada jawapan responden tu adalah sama apa yang difahami oleh responden dari segi kenapa dia bagi jawapan tu tersebut at the first place. So that's basically about macam mana kita nak menguruskan soal selidik tu. Dan pengekodan adalah merupakan proses yang pertama sekali sebelum kita bergerak ke arah analisis yang lebih lebih kompleks, lebih dalam lah kan. Pengekodan ni basically bahasa Inggeris coding. Macam mana kita nak bagi kod untuk bagi setiap soalan mahupun item dalam soal selidik kita tu. Sebab SPSS hanya boleh baca nombor kan yang dimasukkan dalam sistem SPSS tu. So untuk coding ni adalah merupakan orang kata mukadimah lah untuk dalam kita menggunakan program SPSS. So kita coding ni basically simple tu. Kita just go simple. Nanti minggu depan kita akan lebih detail lagi lah in terms of macam mana kita belajar berkenaan kegunaan SPSS tu. Okay. Terdapat banyak definisi yang diberikan berkenaan soal selidik ni kan. Maknanya kalau kita tengok definisi yang common, yang kebiasaan ataupun kelaziman yang digunakan oleh orang ramai adalah macam contoh soal selidik ni dia merujuk kepada macam mana individu merekodkan jawapan mereka masing-masing dalam soal selidik tu. Ataupun dan mereka, kebanyakan orang juga dia define soal selidik juga rentetan daripada definisi yang begitu adalah yang di mana ianya merangkumi temu bual yang diberikan secara sama ada bersemuka ataupun melalui telefon. Tapi basically dalam kuliah kita ni, saya lebih selesa kita gunakan definisi daripada DeVos pada tahun 2002. DeVos ni dia bagi definisi adalah untuk soal selidik ni dia merangkumi kesemua teknik data collection, kesemua teknik kita pengumpulan data ni, di mana setiap individu diminta untuk memberikan respon mereka kepada set soalan yang sama dalam predetermined order, dalam susunan soalan yang telah ditetapkan. Set soalan sama yang telah ditetapkan oleh pendidik ketika dia merangka soalan at the first place sebelum dia buat kerja lapangan tu kan. So basically ni definisi yang saya pilih. Definisi ni adalah definisi yang lebih mudah difahami dan lengkap lah. Dia merangkumi kesemua aspek dari kita data collectionnya kepada respons setiap individu dan sifat soalan tu, di mana dia terdiri pada set soalan yang sama disusun oleh pendidik dalam suatu susunan yang ditetapkan dalam proses pembangunan soal selidik sebelum bermulanya kerja lapangan tu. Okey, kalau kita tengok soal selidik ni ataupun questionnaire ni, memang dalam kajian kuantitatif memang dah digunakan secara meluas lah
kan. Tak ada siapa yang tak tahu apa itu surat sedik. Kalau kita terutama tengok dari dunia akademik, surat sedik ni adalah teknik, bukan, adalah tools, one of the tools ataupun one of the apa, strategi yang digunakan secara meluas oleh mana-mana ahli akademik pun, kan. Sebab um, sebab questionnaire ni dia efficient. Sebab kita kadang-kadang kalau kita nak collect data daripada sejumlah responden yang besar, jumlahnya besar, so mana ada dah teknik yang ataupun tools yang lebih efficient as compared to gunakan borang surat sedik. Kalau kita nak interview, mustahil kalau kita nak interview macam interview responden, sama ada interview temu bual secara temu bual separa berstruktur, dalam bahasa Inggerisnya semi structured interview ataupun temu bual secara mendalam, in-depth interview. So dua interview tu kalau kita nak buat sama ramai dengan kaedah kita distribute ataupun administer questionnaire ataupun borang surat sedik, mustahil. Sebab interview ni, tak kisahlah semi structured interview ataupun in-depth interview ni, kan, temu bual secara berstruktur ataupun temu bual secara mendalam ni, dia kebanyakan kalau seorang individu pun dia makan masa lebih kurang setengah jam ke sejam. So apatah lagi kalau lah kita target daripada research kita ni, kita nak collect data daripada 300 ke 400 orang. Maka kalau kita proceed juga nak collect data daripada 300 ke 400 orang dengan menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur ataupun temu bual secara mendalam ni, maka ini akan makan masa begitu mendalam dan data ni akan overwhelm the researcher untuk analyse kemudian hari. Sebab nak analyse data yang diperoleh daripada kaedah temu bual separa berstruktur ataupun temu bual yang mendalam ni, cuba bayang kita temu interview orang, kan. Kalau yang pendek tu setengah jam, kalau yang panjang tu sejam, kadang-kadang 2 jam pun tak erat. So kita kena type balik apa setiap perkataan, setiap statement yang telah diberikan oleh setiap responden dalam temu bual yang kita adakan tu. Kita kali pula dengan 300-400 orang. Lepas tu kita analyse data tu. Memang sangat-sangat kerja yang memenatkan. As compared to kalau kita analyse data daripada data kuantitatif yang diambil daripada borang surat sedik, di mana ianya adalah berbentuk nombor. Dan nombor tersebut kita dapat daripada proses pengekodan ataupun coding tadi yang saya sebut di awal kuliah tadi. So dalam 300-400 ringgit, dalam 300-400 responden tu, kalau kita buat coding, kita masukkan data tu dalam program SPSS ni, sekejap je siap. Dalam 2-3 hari siap masukkan ke semua data dalam SPSS melalui coding yang kita set up di awal-awal proses kita nak masukkan ke semua data yang kita collect daripada borang surat sedik tu ke dalam SPSS. So dalam 2-3 hari siap, boleh terus proceed dengan data analisis. So sebab itulah kerana tempoh masa, durasi yang diperlukan dalam analisis data tu dan coverage yang luas yang boleh diperoleh daripada kaedah surat sedik ini menyebabkan dia merupakan satu teknik yang dominan dan biasanya preferred by majority of the academicians today. Tak kisah, terutama dalam bidang sains sosial secara amnya, kan. Tak kisahlah kalau kita pergi detail sub-bidang bahasa sosial ni banyak, kan, komunikasinya, dengan pelancongannya, dengan perundangannya, dengan antropologi dakwahnya, dengan kerja sosialnya. So banyak. So sebab itulah questionnaire ni merupakan datanya kaedah yang paling digemari lah. So bila kita buat questionnaire ni, kan, sebelum kita nak turun padang collect data daripada ramai orang ni, kita kena make sure dia collect data yang tepat lah, seperti apa yang kita nak, bagi supaya data yang kita peroleh di kemudian hari setelah selesai ni kerja lapangan, kan, data tersebut boleh digunakan bagi menjawab persoalan kajian kita dan menjawab objektif kajian kita. Itu adalah penting. Sebab kalau lah soalan yang kita bangunkan tu tidak menjawab soalan yang kita
kita tidak menjawab persoalan kajian dan objektif kajian yang kita set up dalam penulisan akademik kita, maka ini merupakan suatu pembaziran sumber dan pembaziran masa dan tenaga lah. Sebab bukan senang nak dapatkan, cuba bayang kalau kita collect data daripada 300 ke 400 responden, tapi jelas-jelas bila kita tengok, rupanya soalan dalam yang ditanya kalau questionnaire tu tak ada kaitan ataupun salah. Dia tidak mengukur apa yang kita hendak ukur. Ataupun kebanyakan soalan dalam questionnaire kita tu responden tak faham pun apa yang kita tak faham pun soalan yang kita tanyakan dalam wawasan tersebut, maka dia pun jawab lebih kurang, jawab tembak je. 4. Maknanya ada pilihan jawapan ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 kurang setuju, 5 paling setuju, paling kuat setuju. Jadi tanda 4 je tanpa betul-betul memahami soalan yang ditanyakan dalam wawasan sidik, dan di mana kalau majoriti daripada responden menjawab dalam cara macam tu, maka ia mungkin menyebabkan interpretasi kita sebagai tukang isi data tu jadi skewed dah, jadi salah, terpesong, dan kesimpulan yang kita dapat daripada tu untuk bagi memahami suatu fenomena kita pun jadi skewed sebab interpretasi kita salah kerana salah faham responden menjawab soalan. Sebab punca dia daripada mulanya adalah soalan yang salah, soalan yang tidak dibangunkan secara tepat bagi menjawab persoalan yang objektif kajian kita. Sebab itulah ada penting untuk kita merangka soalan kita ni kan dengan baik, sebab dia mempengaruhi kadar respons kita. Kita nak kadar respon kita ni kalau boleh 100%, tapi dalam realitinya mustahil nak dapat 100%. Kadang-kadang kan, standard je dalam kajian sains sosial, kita target nak collect data dapat target 500, dapat 200 je, dapat 300 je. Maknanya dapat 20 ke 30% je. Pertamanya bagi kaedah soal sidik yang bahagikan secara melalui telefon ke, dibagikan secara melalui post ke, ataupun secara Google Form ke, internet kan, guna internet ataupun intranet ke. Jadi perkara tu agak sukar lah kalau kita guna kaedah tu daripada guna kaedah tu untuk bagi ke questionnaire kita untuk dapatkan response rate, kadar respon tu 100% daripada sampel yang kita target untuk bagi menjawab soalan kajian kita ni, untuk jawab questionnaire kita ni. Benda tu adalah sukar, dan benda tu adalah isu yang biasalah, lazimlah berlaku dalam dunia social science, dunia kajian social science. Dan selain itu, perangkatan questionnaire kita juga mempengaruhi reliability and validity. Reliability and validity of the data you collect. Dia mempengaruhi response rate tadi dan reliability and validity of data you collect. So apa tu reliability, apa tu validity? Validity merujuk kepada sejauh mana, pada tahap manakah soalan yang ditanyakan dalam questionnaire itu mengukur apa yang kita nak ukur. Kan? Kalau kita kata kita nak ukur faktor motivasi, tapi soalan yang kita ukur tu lebih kepada faktor nak ukur persepsi, so maka soalan tu akan jadi kurang tepat lah kan, sebab dia tak mengukur realiti apa yang kita nak ukur. Ada kaedah dia bagaimana cara kita nak memastikan soalan kita ukur tu mengukur apa yang kita nak ukur. So validity ni kita ada beberapa kategori, nanti kita akan tengok lebih detail nanti. Manakala untuk reliability adalah dia merujuk satu perkataan ni, keyword dia kalau kita dengar perkataan reliability ni adalah consistency. Consistent maknanya kesemua responden bila dia jawab wawasan sidik kita ni, pemahaman dia konsisten kan. Macam kalau kita approach 200 orang tu konsisten. Kalau dia tengok soalan nombor 1, dia faham soalan tu bertanya berkenaan niat dia untuk melakukan lawatan kali kedua ke tempat, ke sesuatu destinasi. Maka
ni orang pertama jawab soalan bawah sedik tu, dia faham macam tu, tengok soalan pertama, maka yang baki lagi selebihnya, maybe ada 100 lagi 200 orang lagi, kita nak collect data, dia pun faham benda yang sama. So, maknanya itu menunjuk kepada konsistensi. Maknanya semua orang faham benda yang sama, dia konsisten. So, bila dia konsisten, macam mana ada cara ukur dia, kita tengok nanti. Ada cara kita nak ukur level of reliability ni, sejauh mana soalan tu konsisten ataupun tidak. Ada cara dia, kita hanya dengan menggunakan, perlu ukur melalui menggunakan SPSS. So nanti kita tengoklah macam mana kita nak ukur reliability tu kan. So ada 5 kat sini saya nyatakan, saya masukkan bagaimana untuk pastikan questionnaire kita ini valid, kita reliable, dan kita cuba pastikan soalan kita ni mempunyai response rate yang tinggi. So yang nombor 1 ialah kita perlu macam berhati-hati lah dalam merangka soalan individu setiap soalan dalam questionnaire kita. Nombor 2, kita kena clear lah, dan cara layout design questionnaire kita tu kena nampak, orang kata nampak orang tak stres, orang tak rasa macam malas nak jawab bila tengok rupa questionnaire tu. Mana questionnaire tu didesign, dirangka dalam bentuk yang menarik, di mana orang pun dari malas nak melayan, nak jawab questionnaire awak, kepada jadi rajin nak layan. Mereka pada okey, bolehlah nak jawab questionnaire awak ni kan. So lebih kurang benda macam tu lah kan. So itu clear pleasing layout, macam ni kita design layout the questionnaire tu kan. Sebab ada setengah questionnaire dia buat dalam bentuk booklet, dan soalan dia begitu panjang sampai booklet tu tebal. Bila orang tengok je booklet tu, orang nak jawab sebab orang nak cepat kan. Kalau questionnaire tu design dalam bentuk size font dia tu betul, dan soalan dia tak begitu banyak dalam setiap questionnaire tu, maknanya orang boleh jawab dalam 5-10 minit dah habis. Maka response rate tu ada kemungkinan kita boleh improve lah kan, tinggi, ramai lah orang nak jawab. Tapi kalau terlalu banyak soalan dan font dalam bentuk kecil kan, orang nak baca pun susah, orang kena kenyit mata, kemut mata kan nak baca benda tu, maka lepas tu kena ambil masa pula satu questionnaire 20 ke 30 minit untuk jawab habis, maka orang pun malas nak layan sebab orang pun busy kan, orang ramai pun busy. So perkara ini dah sangat penting lah kan, cara kita design layout questionnaire kita tu. Ketiga, lucid explanation of the purpose of the questionnaire. Maknanya dalam questionnaire kita tu, kita akan ada muka surat pertama. Muka surat pertama ni biasanya ada cover letter lah kan. Cover letter ni adalah menerangkan apa yang kita kaji, apa tujuannya kajian ini dilakukan, siapa diri kita, siapa diri pengkaji kita ini. Katakan kalau responden mempunyai sebarang soalan yang hendak ingin ditanyakan di kemudian hari, maka ada tertera nama tukang researcher tu dan contact number dia. Biasanya orang bagi email lah, email dia, so dekat situ. Dan dekat situ juga lah dia bagi tahu structure questionnaire tu, di mana questionnaire ni ada 4 bahagian. Bahagian A apa dia, B apa dia, C dia apa dia, D apa dia. So sebab dia memberikan gambaran ataupun rumusan secara briefly what is the questionnaire is all about. So that's basically. Lucid ni bermaksud clear lah, jelas. Explanation yang clear berkenaan tujuan questionnaire itu diadakan. Lepas tu, begitu kita nak make sure kita increase the validity and reliability tu, sebelum kita buat kerja lapangan betul. Contoh ni kita target 300 orang nak collect data dalam kajian kita ni. 300 orang kita nak approach ni. Sebelum kita approach 300 orang tu, to make sure soalan tu tak ada masalah apa, wajib kita buat kajian rintis ataupun pilot study. Kajian rintis ni memadai, ada banyak pendapat. Tapi lazimnya orang akan minta kuat data daripada 30 orang. Tapi ada juga orang kata cukup setakat 10 orang. Ada orang beri range julat antara 10 ke 30 orang. Ada orang beri range antara 20 ke 30 orang. Ada yang dalam pilot kajian rintis yang lebih advance, dia memerlukan paling minima antara 80 ke 100 orang untuk kajian rintis saja sebelum kita collect data kerja lapangan. Dia actual kerja lapangan tu, kita kena buat kajian rintis, kena pilot test tu, testing dulu. So berkenaan jumlah julat mana yang kita nak gunakan, ini bergantung kepada konteks kajian masing-masing, di mana data analisis apa yang kau nak gunakan bila kau dah siap kau data collection tu, dan
bergantung kepada um, kepada rujukan utama yang anda gunakan dalam menjalankan kajian anda. So kalau anda boleh justify dengan ada rujukan daripada pakar statistik yang memang pakar statistik lah kan, support memang boleh buat kalau saya katakan anda decide nak buat kalau data daripada 20 orang dan anda ada rujukan-rujukan yang solid daripada pakar statistik, maka tak ada orang akan question the ketepatan betul tak cara anda membuat pilot kerjalitis tu dengan menggunakan 20 orang, sebab anda ada sumber yang boleh support kenapa anda pilih 20 orang at the first place. So that's fourth punya factor lah kan. The fifth one is the carefully planned and executed administration. Of course lah, bila kita nak buat kerja lapangan ni kan, kalau kita carefully plan dia and kita execute dia, implement dia dalam ikut seperti apa yang dirancang, insyaAllah response rate kita akan lebih baik, reliability kita lebih baik. So this is the five factors lah yang boleh contribute to the improvement of the response rate, reliability dan validity. So bila kita masuk nak guna questionnaire, dia tengoklah bentuk kajian kita. Kalau kajian kita ni berbentuk exploratory kan, kita nak kaji sesuatu fenomena tu adalah kurang dikaji satu fenomena tu, baru, perkara yang baru kan, tak banyak body of knowledge, tak banyak sumber rujukan yang ada ataupun kajian-kajian lepas yang ada yang boleh digunakan jadi rujukan kita, maka questionnaire adalah kurang sesuai bagi digunakan mengkaji kajian berbentuk exploratory ni. Sebab kajian berbanding questionnaire, berbanding kita guna questionnaire, di mana questionnaire ni adalah one of the tools bawah kajian kuantitatif. Untuk kajian exploratory ni better kita gunakan kajian kualitatif, di mana interview lebih sesuai, sama ada temu separable structure ataupun temu structure mendalam digunakan bagi untuk memahami fenomena baru tersebut. So itu adalah lebih sesuai. So ataupun kalau kajian kita tu perlu menggunakan sejumlah yang besar, open-ended question. Open-ended question ni soalan yang terbuka lah. Maknanya dia tak bentuk close-ended question. Macam questionnaire, dia berbentuk close-ended questions. Ada pilihan jawapan, ada diguna skala Likert dari 1 hingga 5 ataupun 1 hingga 7 kan. So maknanya dia close. Yang responden tengok soalan, dia tanda dalam pilihan jawapan antara 1 hingga 5 ataupun 1 hingga 7, bergantung kepada format skala Likert mana awak nak guna kan, 1 hingga 5 ke 1 hingga 7. Tu close-ended. Tapi soalan open-ended maknanya soalan, dia tanya soalan, kita tulis ni jawapan. Kita tak ada pilihan jawapan, kita tulis ni jawapan kita, panjang ke pendek ke, dia terbuka. So itu open-ended. So kalau sesuatu perkara dikaji tu memerlukan kepada aplikasi atau penggunaan soalan yang berbentuk open-ended question secara dalam jumlah yang besar kan, maka tak sesuai lah kita guna questionnaire kan. So maknanya they work best with standardized questions that you can be confident will be interpreted by the same way by all respondents kan. So itulah maksudnya, maknanya kajian questionnaire ni, bukan kajian lah, questionnaire tu sesuai digunakan dalam dua bentuk kajian di bawah tu, deskriptif ataupun kajian perihalan kan, yang saya sebut dalam kuliah minggu lepas, ataupun dalam kajian explanatory, bukan exploratory lain, explanatory atau analytical research. So descriptive research ni dia lebih kepada nak explain, nak describe, menjelaskan berkenaan kita punya attitude ataupun kita punya pendapat kan, berkenaan sesuatu fenomena dalam berkenaan sesuatu teori yang kita kaji dalam konteks sesebuah organisasi kan, dalam sebuah masyarakat. Okay. Itu kajian deskriptif. Kalau explanatory lebih kepada kita nak kaji berkenaan impak pemboleh ubah terhadap pemboleh ubah lain kan. Pemboleh ubah tidak bersandar kepada pemboleh ubah bersandar. Impak independent variable kepada dependent variable, IV kepada DV. So
Kemudian kita explain the relationship ataupun impact tersebut kan dalam kajian kita. Itu adalah kajian lebih kepada bersifat explanatory ataupun analytical research. So dia lebih kepada cause and effect, punca dan kesan. Dia menunjuk kepada hubungan punca dan kesan. Contoh saya bagi contoh, kita nak kaji impak motivasi terhadap prestasi kerja. Mana makin tinggi motivasi, maka makin tinggi prestasi kerja. So itu kita tengok hubungan dan impak kan, impak hubungan dan impak motivasi terhadap prestasi kerja. So itu adalah contoh simple lah berkenaan explanatory ataupun analytical research. So questionnaire ni kita boleh bagi kepada dua lah kan. Kita nak bagi sama ada secara self-administered, maknanya kita sendiri personally bagikan soalan tu kepada responden kita, sama ada dalam bentuk internet atau intranet. Internet ni contoh terbaik yang sebelum sebut adalah Google Form. Kalau korang tahu pasal ada satu lagi ni Survey Monkey. Survey Monkey ni jarak mungkin korang jarang dengar dah, tapi tak apalah, Google Form lah contoh yang paling mudah nak faham. Itu adalah salah satu contoh internet ataupun intranet punya, kalau kita bagi through internet lah kan. Satu lagi melalui post, kita bagi soalan kan, dekat kalau kita nak tanya mana responden kita ni, kita dia duduk di merata tempat di ke-14 negeri di Malaysia. Jadi mustahil kalau kita nak pergi setiap tempat secara personally kan, setiap negeri secara personally. So salah satu cara yang boleh kita consider adalah menggunakan kaedah postal ni, kaedah surat menyurat ni, di mana kita hantar questionnaire ni dalam bentuk surat, dalam bentuk apa kan, letak dalam satu sampul surat, kita kita post dan kita minta responden kita untuk jawab, dan dia akan post balik questionnaire tu kepada kita, kat kita lah. So itu kaedah postal lah kan. Ataupun delivery and collection questionnaire, di mana kita sendiri kalau kita mampu pergi ke tempat yang kita nak collect data tu, kita pergi sendiri ke tempat tersebut, kita collect data tu secara personally kan. Kalau kita collect data personally tu, kita bagi kat orang tu, kita tunggu orang tu habis jawab, kita ambil balik questionnaire tu. Ini adalah delivery and collection questionnaire. Bagi interviewer administered ni, maknanya dalam bentuk sama ada kita telefon kan, atau pergi telefon, ataupun kita pergi through structured interview. Structured interview ni macam hampir mirip dengan delivery and collection questionnaire tadi. Bermaksud structured interview ni bermaksud maknanya seolah-olah kita bagi soalan tu kepada responden dan kita sendiri bacakan soalan tu kepada responden, kita tanda sendiri. Tu lebih kepada structured interview, mana kita yang control the sesi of interview tu, instead of kita biar responden yang ambil alih the sesi interview tu kan. Biasa kalau responden yang ambil alih sesi interview tu, kita biarkan gitu, sebab kaedah itu adalah kaedah yang sangat berguna bagi mendapatkan data yang kaya terutamanya dalam kalau kita nak pilih nak guna kaedah ni lah, temu bual separable structure ataupun temu bual secara mendalam. Kaedah tu adalah lebih baik kita biarkan responden ambil alih sesi tu. Kita biar dia respon cakap, sebab kita nak ambil kan data input yang banyak daripada pengalaman dan pendapat yang responden tu ada. So itu adalah inilah bahagian types of questionnaire ni. So dalam kita nak memilih questionnaire mana kita nak gunakan ni, terdapat banyaklah faktor yang akan mempengaruhi pemilihan questionnaire kita ni. Ini ada berapa ni? Ada 6 lebih kurang faktor. So basically straightforward je lah. Dia tengok sejauh mana karakteristik ataupun attribute responden kita tu. Macam mana? Adakah mereka ni terdiri daripada kalangan orang profesional, adakah mereka terdiri daripada kalangan orang kampung, adakah mereka terdiri daripada kalangan orang asli, adakah mereka terdiri daripada orang yang sibuk bekerja. So kita tengok tu pun dah berbeza. Kalau profesional, orang kampung, orang asli apa kan. Sebab apa? Sebab the wording questionnaire yang kita gunakan dalam bertanyakan soalan tu, the complexity of question tu, dia kena simple je untuk macam untuk orang asli, ataupun mudah, straightforward untuk difahami kalau kita tanya orang kampung sebagai contoh. Tapi kalau untuk questionnaire, maka kita boleh increase sikit the level of the complexity
in terms of the wording, in terms of the soalan perkataan kita gunakan nak tanyakan soalan tu, dia boleh complex, dia boleh peringkat lebih tinggi lagi, tapi still masih boleh difahami oleh orang profesional yang kita tanya tu kan. Maknanya tak adalah jargon ataupun terms yang kita gunakan tu bersifat terlalu highly technical, terlalu highly academic sampai orang lay person atau profesional kat luar sana pun struggle nak faham. Maka kalau kita jadi gitu, maka ada something wrong lah dengan cara kita membina soalan tersebut kan. So, importance of reaching a particular person respondent. Maknanya sejauh mana pentingnya kalau kita nak macam nak sampai kat orang yang spesifik untuk jadi kita dekat sebagai responden kita kan. Untuk sejauh mana kepentingan untuk make sure jawapan yang diberikan responden tu tidak being contaminated ataupun disalah interpretasikan kan, ataupun maknanya responden tak faham soalan tersebut dan dia jawab secara rambang, secara rawak saja. So size sample yang kita perlukan to make sure size sample tu mencukupi untuk tujuan analisis kita kan, dengan kita dengan pertimbangkan apa response rate yang paling logik yang kita akan dapat sebelum kita buat kerja lapangan. Kita kena estimate lah tu, kita kena ramalkan tu. Kalau kita collect dari profesional agak berapa orang? Kita collect daripada penduduk kampung dekat Kuala Terengganu berapa orang contohnya. Kalau kita collect data penduduk kampung daripada 3-4 negeri, Johor, Pahang, Perak ataupun Kedah, maka berapa hari kita boleh duduk kat setiap negeri tu, dan agak-agaknya kalau kita allocate 2 hari untuk setiap negeri tu, berapa ramai satu hari kita boleh dapat data. So by the end of the habis kerja lapangan tu, berapa total kita dapat collect. Kita kena pertimbang setiap faktor tersebut dalam bagi kita nak jangka berapa ramai kita dapat collect kan. So and then jenis soalan kita nak tanyakan bagi nak call data kita ni, benda ni rapat dengan apa explanation sebagai untuk point pertama tadi tu, yang characteristic respondent yang siapa kita collect tu kan. Saya bagi contoh profesional, penduduk kampung ke orang asli kan, dan jumlah soalan yang kita perlu tanya untuk bagi menjayakan kerja lapangan kita kan. So di berikut ni adalah soalan-soalan yang kita ataupun faktor yang kita perlu tanyakan diri kita sendiri sebagai pengkaji sebelum kita mulakan kerja lapangan kita, to make sure questionnaire kita tu dibangunkan dengan baik untuk bagi mencapai objektif kajian kita kan, dan menjawab persoalan kajian kita. So inilah comparison intranet, internet, postal, delivery and collection, telefon dan strategi interview ni. Dia berkait dengan ni atas tadi kan. So saya tak pergi one by one. Anda boleh baca sendiri, dan kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya kepada saya lah apa tak faham. So ini macam mana dia compare lah dari segi karakteristik dia, confidence that right processor responded, okay, likelihood of contamination ataupun rate distortion responded answer kalau dari segi internet low, ataupun maybe contaminated kalau kita guna postal ataupun delivery and collection kalau kita personally collect kan, ataupun kalau kita telefon occasionally distorted ataupun direka oleh interviewer. Ada kemungkinan macam ni. So macam mana dia boleh dapat benda ni semua? Sebab ini adalah melalui data ataupun pengalaman yang dikongsikan oleh pengkaji lain kan. Banyak kajian lepas tu dia tengok apa isu-isu yang ditimbulkan oleh pengkaji lain kalau digunakan kaedah internet, kalau digunakan kaedah postal, kalau digunakan delivery collection dan seterusnya kan. Dia kumpul, dia rumuskan, dia buat dalam jadual ni untuk kita compare lah dari segi sini. So bila kita baca, kita tengok kan semua ni yang karakteristik yang jawapan dia bagi ni, jadi kita boleh pilih agak-agaknya kaedah mana yang terbaik untuk digunakan oleh kita bagi untuk make sure kerja lapangan kita ni dilaksanakan dengan baik kan. So saya just nak pinpoint dekat sini Kati kan. Kati ni adalah sejenis program software yang di mana kalau macam kita telefon hotel ke ataupun telefon pejabat kerajaan, kadang-kadang kita keluar suara komputer kan. Sila tekan atau pilih telefon bank. Sila tekan 1 bagi tujuan kredit atau tujuan debit card apa kan. Tekan 2 untuk bercakap dengan staff dia kan.
So benda yang suara komputer itu adalah generate daripada software Kati tu. So kadang-kadang kalau kita nak interview daripada 9 responden, contoh 1,000 orang, ada research yang berskala besar daripada 1,000 orang. Larat ke kita nak baca satu-satu soalan untuk kepada setiap 1,000 orang, kita ulang 1,000 kali. So untuk make sure cara data collection tu efficient, kan, kita pun guna software Kati ni, kita rekod sekali jalan je dan keluar suara komputer tu, maka orang jawab dalam komputer, dengar suara komputer je. So orang akan jawab kat situ je. Jadi instead of kita sendiri bercakap ulang benda yang sama 1,000 kali, komputer satu cakap kat kita. Macam mana kita nak buat suara komputer tu adalah melalui software Kati ni lah kan, CATI ni. So pemilihan questionnaire juga kita dipengaruhi oleh sumber yang kita ada dan terutamanya masa yang ada, keupayaan kewangan kita untuk melakukan kerja lapangan tersebut, dan availability of the interviewer dan enumerator, field worker, enumerator dalam bahasa lainnya. Kalau Anwar tengok Google enumerator ni, maknanya kita macam ni lah, kalau kita ada nak upah orang lain tolong bantu juga collect data untuk kajian kita ni, maka orang tu dipanggil enumerator ataupun field worker. So pentingnya enumerator dan field worker ni untuk di-train oleh kita selaku pengkaji untuk make sure orang yang melakukan kerja ni, yang enumerator ni, yang field worker ni faham tujuan dan data jenis macam mana dia nak collect tu kan, to make sure that bila dia bagi question tu kat kita, kita faham mana soalan yang kita dapat, jawapan kita dapat tu reliable dan valid, kita boleh gunakan kan. Ataupun ease of automating data entry. Contohnya kalau kita collect 300-400 orang, kita malas nak compute data kan. Sebab bila kita dapat data, kita ada questionnaire banyak kan, ada 300-400. So kita kena masukkan satu-satu jawapan setiap responden. Kalau 300 lah kali kita masuk untuk setiap soalan yang ada dalam SPSS. So kalau kita nak mudah, kalau kita guna Google Form, mungkin mudah sebab jawapan tu automatik dalam website Google Form tu, dalam sistem Google Form tu, kita just copy paste je, copy soalan tu dalam Google Form, jawapan kepada soalan ni tanya dalam Google Form tu kita copy dan kita paste je SPSS. Terus kita boleh proceed dengan data analysis. So tengoklah sejauh mana. Kalau kita ada masa, kita ada keupayaan untuk kita masukkan balik satu-satu, setiap jawapan diberikan responden dalam SPS terpulang kan, ataupun kita nak senang Google Form. Tapi bila Google Form kita tak nampak responden tu jawab sama ada faham atau tak faham kan. Macam kalau kita bagi secara personal, kita boleh faham, kita boleh guide, kita boleh tahu, kita puas hati sikit sebab kita nampak responden tu jawab soalan tu depan kita. So kita make sure orang yang kita nak make sure jawab soalan ni, dia jawab soalan tu. Bukan orang yang kita tak tahu muka, tak tahu, mungkin orang yang tak patut terlibat dalam kerja kita jawab soalan kita. Sebab kita tanya dalam bentuk online, kena Google Form kan. Jadi kita tak tahu siapa yang jawab soalan kita actually ni sebenarnya. Rather than compare tu, kita personally turun padang, kita tanya kan. Kita bagi questionnaire tu dekat responden kita. So dia ada pro and con lah kan setiap kaedah tu. So berikut ini adalah faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan lah kalau kita nak pilih questionnaire tu kan. And then untuk pastikan research question kita ni memang address research objective ni, kita maknanya soalan yang borang sosial itu kita bina berdasarkan persoalan kajian dan objektif kajian kita kan. So to make sure soalan kita letak dalam yang kita tanya dalam questionnaire kita betul, kita kena make sure kita review literature kita tu dengan teliti, dengan berhati-hati. To make sure soalan yang kita letak tu mana betul, mengukur apa yang kita nak ukur kan. And then kita kena juga ada sesi discussion, sesi perbincangan lah dengan kita punya rakan yang terlibat dalam kajian kita juga kita ke, ataupun kita punya tutor ke, kita punya supervisor ke, dan orang-orang yang relevan lah untuk ditanyakan. So ada 3 jenis pemboleh ubah yang boleh kita collect melalui questionnaire ni.
iaitu opinion, pendapat, behavior, tingkah laku, attribute, karakteristik karakteristik kan, karakteristik lah atau ciri-ciri, ciri-ciri yang boleh kita letakkan kepada sesuatu individu, pada seseorang responden kan. Okay. So ada 3 jenis ni. So ini adalah apa definisi untuk setiap setiap pemulih ubah lah. Kalau soalan yang lebih kepada kita tanya pendapat, dia kita tanya apa yang responden tu rasakan tentang sesuatu perkara yang kita kaji tu. Adakah mereka rasakan benda tu salah atau betul? So itu soalan yang bentuk opinion lah, pendapat. Kalau soalan bentuk tingkah laku, kita nak ukur kemungkinan apa yang akan lakukan pada masa depan, macam future travel intention, niat untuk melancong pada masa depan, ataupun turnover intention, niat untuk berhenti kerja pada masa depan, kan? Ataupun kita tanya tingkah laku keputusan yang mereka ambil berkenaan sesuatu fenomena pada masa lepas. Contohnya, saya dulu banyak mempunyai konflik di tempat kerja saya. Itu adalah merekodkan apa yang dia buat lah pada waktu ketika dulu kan. Itu tingkah laku dia. Dia ni sentiasa mempunyai konflik dengan di tempat kerja pada suatu waktu ketika dahulu. Itu contoh soalan yang mengukur tingkah laku. Soalan yang berasaskan nak tahu ciri-ciri ataupun karakteristik sesuatu individu, dia lebih kepadanya definisi itself dah explain what is attribute variable is all about kan. Okay. Dalam kita nak buat questionnaire ni, kita kena ni lah, ada 3 cara lah kita nak reka questionnaire ni. Pertama, adopt question dalam questionnaire lain. Adopt ni, kita ambil the whole questionnaire tanpa kita melakukan sebarang perubahan, kita ambil the whole thing dan jadikan questionnaire kita sendiri. Itu panggil kaedah adopt. Kalau adapt, kita ada contoh questionnaire kita rujuk, kita ambil sebahagian soalan daripada questionnaire tersebut campur dengan question yang kita bangun sendiri bagi mengukur suatu perkara yang kita nak ukur. Tu ada sebahagiannya daripada contoh rujukan yang kita gunakan dan sebahagiannya digunakan soalan kita sendiri untuk kita gabungkan dan jadikan questionnaire kita sendiri. Okay, kalau kita develop kita punya question kita sendiri, maknanya kita buat, tak ada guna rujukan langsung lah. Kita bangunkan soalan tu secara sendirinya. Kalau kita nak bangunkan soalan ni secara sendirinya, dia sangat-sangat mencabar lah sebab ada banyak prosedur, ada banyak kaedah analisis yang kita perlu jalankan to make sure soalan yang kita bangunkan tu, sebab kita sendiri yang bangunkan soalan tu, kita kena pastikan soalan tu valid dan reliable. Berbanding dengan kaedah kalau kita guna kaedah adopt dengan adapt ni, sebab kerana kita menggunakan soalan yang digunakan oleh ahli pengkaji lain, maka kemungkinan soalan itu lebih valid, lebih reliable, lebih tinggi kerana soalan itu dah done and tested for so many times. So kita confident ambil sebab soalan tu kita dah memang, soalan tu dah establish dalam literature, kita ambil contoh soalan tu. Maka okey lah. So yang pentingnya soalan sumber rujukan kita itu adalah sumber rujukan yang berkualiti. Sumber rujukan yang berkualiti maknanya soalan-soalan kajian yang kita ambil daripada kajian yang dia diterbitkan dalam jurnal yang berkualiti lah. Jurnal yang berkualiti, contohnya jurnal yang dalam Emerald ke, dalam database Emerald ke, Science Direct ke, Wiley ke, Taylor and Francis ke. So kalau soalan-soalan daripada kajian-kajian diterbitkan dalam database sedemikian, maka insya-Allah betul-betul soalan kita ambil itu adalah berkualiti dan kita akan tak ada mempunyai masalah yang serius ketika kita isi data di kemudian hari. Tapi kalau kita ambil soalan daripada kajian cikau-cikau asing apa semua, maka ada kemungkinan soalan kita tak valid, nombor 1. Soalan kita mungkin tak reliable, nombor 2. Nombor 3, mungkin kita akan punya masalah yang banyak sangat di kemudian hari bila kita mengisi data tersebut. Jadi pentingnya pemilihan sumber rujukan yang betul dan berkualiti untuk kita jadikan sebagai sandaran dalam kita membangunkan soalan-soalan untuk kita letakkan dalam questionnaire kita tu. Okay. So, macam saya sebut, kan, kita nak ukur validity and reliability ni, soalan yang valid adalah untuk pastikan accurate data kita boleh dapatkan. So accurate data ni maknanya merujuk kepada apa kita ukur
memang kita ukur, memang apa yang kita ukur tu memang benda tu lah kita ukur dalam soalan yang kita dapat tu kan. Bila soalan tu mengukur apa yang kita hendak ukur tu, maka soalan tu automatik kan. Bila dia valid, dia akan reliable juga. Sebab orang akan faham apa yang berkenaan kajian apa yang kita nak ukur tu, orang akan faham kalau soalan tu adalah valid. Sebab dia mengukur apa yang kita nak ukur, orang responden akan punya perspektif sama. Oh, kita nak kaji pasal benda yang ni. So soalan ni merujuk kepada kajian benda yang kita nak kaji tu lah. So itu adalah basically inilah definisi ringkas berkenaan validity dan reliability kan. So ini adalah fasa-fasa yang perlu dilalui, yang perlu berlaku kalau soalan itu adalah valid dan reliable. Pertama, kita sebagai pengkaji kena clear lah apa data yang diperlukan dan question macam mana yang perlu ditanyakan untuk dapatkan data tersebut. Lepas tu kita bagikan responden. Responden pula bila baca soalan, dia decode soalan tu, dia baca soalan, dia faham soalan tu dan dia apa yang dia faham tu apa yang sama dengan apa yang niat kita sebagai pengkaji nak tanyakan tu. Kalau benda tu siku, benda tu sama, maka responden lepas tu akan jawab soalan. Lepas tu bila dapat jawapan, kita sebagai pengkaji dapat jawapan daripada responden kita, maka kita pun tengok jawapan tu, kita faham jawapan tu sama dengan apa yang responden faham. Kenapa responden bagi jawapan tu at the first place, dia faham kenapa, sebab apa dia bagi jawapan tu macam tu, kita pun faham benda yang sama juga. Maknanya kalau ada siku tu, pemahaman tu antara responden dan kita sebagai pengkaji, maka insya-Allah soalan tu kalau kita run test apa-apa pun, validity, nak test validity ataupun reliability soalan tu, maka ianya adalah valid dan reliable kan. So ini adalah 4 fasa yang diperlukan lah biasanya kalau kita nak pastikan soalan tu valid dan reliable. Okey, untuk kita ukur atau menilai validity ni, technical bahasa penuh, perkataan penuh bagi validity ni adalah term penuh, internal validity lah. Internal validity ni seperti saya sebut sepanjang kuliah kita, ialah mengukur apa realiti yang kita hendak kaji kan. Make sure dia betul mengukur realiti apa yang hendak kita kaji. So ada 3 jenis lah basically validity ni. So pertama adalah content validity, kedua adalah criterion related validity ataupun dikenali sebagai predictive validity, dan ketiga adalah construct validity. So untuk content validity basically dia merujuk macam mana kita sebagai pengkaji ni kita rujuk expert yang lain. Kita bagi expert lain tu baca soalan kita dan dia expert akan menilai sama ada soalan yang kita bertanyakan tu betul-betul mengukur apa yang kita hendak kaji kan. Kalau criterion related validity ni, dia lebih kepada macam kepada keupayaan soalan yang kita bertanyakan tu untuk membuat ramalan yang tepat berkenaan realiti yang kita kaji tu. Dan construct validity manakala merujuk kepada sama ada soalan yang construct soalan, bahasa lainnya dikenali sebagai construct ataupun item. Soalan construct yang kita tanya tu betul-betul mengukur apa yang kita nak ukur. Okey. Tapi dalam kalangan ketiga jenis validity ni, kebanyakannya kita akan gunakan content validity lah, di mana dalam konteks anda ni, peringkat anda ni, anda semua akan lebih banyak merujuk kepada penggunaan content validity, di mana anda akan, bila anda buat soalan tu, anda akan bertanya kepada supervisor dan kepada pakar-pakar yang lain yang ada, tunjuk soalan tu dan tengok sama ada mereka menilai soalan tu, adakah penilaian soalan tu mengukur fenomena ataupun pemboleh ubah yang kita kaji. So content validity lah banyak orang guna Dan untuk reliability pula, macam saya cakap, dia merujuk kepada consistency. Dia melibatkan macam mana niatan konsistensi tu. Bila kita masukkan ke semua soalan dalam SPSS, kita akan buat satu ujian ni bernama Cronbach's Alpha. So dalam Cronbach's Alpha ni, bila kita run Cronbach's Alpha ni, dia keluar result. So result tu dia ada julat dia. Macam dari nombor ini ke nombor ini, bermakna soalan itu adalah reliable. Kalau nombor ini dan nombor 2 rendah, maka soalan itu tidak reliable. Sebab macam mana dia ukur tu, dia tengok jawapan untuk setiap variable tu sama ada dia konsisten ke tak jawapan diberi oleh responden tu.
Kalau dia konsisten dalam kalangan 300 ke 400 responden untuk satu soalan, untuk beberapa soalan bagi mengukur satu boleh ubah tu, maka soalan tu adalah dianggap sebagai reliable lah, konsisten lah. Dan ini diterjemahkan dalam bentuk bacaan yang kita boleh dapatkan daripada ujian Cronbach's Alpha. So, nanti kita akan praktis lah dalam minggu-minggu yang akan datang macam mana nak jalankan reliability test ni, Cronbach's Alpha ni. Okay, pilot study. Tujuan pilot study lah untuk kita further improve questions dalam questionnaire kita. Kita further improve, kita further refine supaya responden tak mempunyai sebarang masalah untuk menjawab soalan yang ditanyakan dalam questionnaire kita tu. Dan kita juga tak ada masalah untuk merekodkan jawapan mereka dalam SPSS di kemudian hari bagi tujuan data analisis kita. Okey, itu nombor satu. Dan nombor dua, dia akan membolehkan kita untuk membuat satu penilaian awal berkenaan sama ada soalan yang kita bertanyakan tu sesuai ke tak. Maknanya mudah ke tak untuk difahami oleh responden sebelum kita jalankan actual kajian lapangan tu. Maka sebab itulah kajian rintis ni dah penting lah untuk jalankan sebelum kita keluar data daripada sejumlah responden yang besar kan. Okay. So, these are the things to look for in the pilot study. Macam mana kalau bila kita kajian rintis tu, kita tengok, bila kita bagi questionnaire kat orang kan, kita test kan, kita tengok berapa lama biasanya questionnaire orang ambil masa tu siapkan. The clear tak soalan tu? Kalau ada soalan yang tak clear, mana satu? Ada tak soalan yang menyebabkan orang rasa sensitif nak jawab? Soalan ni tak selesa nak jawab. Adakah sama ada pendapat yang diberikan dalam questionnaire mereka ni, ada tak macam bila responden jawab soalan dalam questionnaire, dia kata, kenapa tak ada soalan berkaitan ni, kata soalan berkaitan ni. Kadang-kadang kita tak fikir soalan tu, kita tak tanya soalan. Kadang-kadang betul ada responden timbulkan isu tu. Kenapa tak tanya soalan berkenaan ni kan? Jadi kita tak terfikir, jadi kita boleh masukkan soalan tu sebelum kita jalankan the actual kajian lapangan kan. Lepas tu kita nak tengok sama ada layout yang questionnaire yang kita design tu okey ke tak, jelas tak, menarik tak perhatian untuk responden, untuk macam terbuka tak hati responden bila nampak questionnaire tu, dia jawab dengan ikhlas, jawab dengan baik kan soalan kita. Dan ataupun ada sebarang-sebarang komen lain yang kita tidak terfikirlah sepanjang proses kita membangun questionnaire tersebut kan.